Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita nak terangkan tentang tamadun Mesir. Sebelum ni kita dah tengok tamadun Mesopotamia. So yang kedua kita dah tengok adalah tamadun Mesir. Okey. Okey, macam Mesopotamia, dia berdekatan dengan sungai, ada dua sungai kan? Sungai Tigris dengan sungai Euphrates. Okey, untuk tamadun Mesir, kedudukan dan lokasi tamadun Mesir seperti yang awak dah tahu, dia dah berhampiran dengan sungai Nil. Okey. Sungai Nil ni ataupun dipanggil the gift of the Nile. Okey, hadiah sungai Nil. Sebab dia rasa macam sungai ni adalah merupakan anugerah terbesar untuk masyarakat tamadun Mesir Purba pada masa itu. Okay, kenapa? Sebab disebabkan sungai Nil yang terlalu panjang dan terlalu luas, maka kedudukan dia adalah melembabkan tanah di sekitar sungai Nil tu, menyebabkan tanah dia menjadi subur. Okey, sesuai yang diminta untuk pertanian. Selain daripada itu, sungai itu membekalkan sumber protein ataupun sumber makanan seperti ikan. Okey, yang ketiga, sungai digunakan untuk sumber pengangkutan dan perhubungan. Ini sama dengan kepentingan sungai, sama je semua. Okey. Dan yang penting sekali adalah kawasan itu menjadi tumpuan penduduk dan bermula pada kampung, akhirnya berkembang menjadi kota. Okey. So kita nak tengok sungai ni dulu. Okey, bila sebut tentang sungai Nil, nampak tu kepentingannya, sungai Nil. Okey, sungai Nil ni adalah sungai terpanjang antara sungai terpanjang dunia. Dan apabila sebut Mesir, kebanyakan cerita tentang padang pasir dan sebagainya lah, sebab kawasan panas kawasan Sahara, gurun Sahara. Okey. Tetapi sungai Nil ni telah memberi satu sumber air kepada masyarakat Mesir. Dekat itu sepanjang sungai Nil ni dia ada penempatan-penempatan dan orang-orang kampung akan membina sepanjang sungai Nil. So apa kelebihan sungai Nil kat sini? Kita tengok masa hujan sungai Nil melimpahi sumber ikan. Tapi bila dia panas, musim kemarau, dia akan kurang sikit air, tetapi tanah dia kat sekitar tu menjadi lebih subur untuk digunakan sebagai tanaman. Okey. Maksudnya kalau musim kemarau pun dia still boleh provide air. Okey, dia menyebabkan masyarakat tamadun Mesir pada masa itu membina penempatan di sepanjang sungai tamadun untuk tamadun Mesir lah. Okey. Dan ini yang dipanggil anugerah sungai Nil, macam anugerah daripada Tuhan untuk masyarakat Mesir. Okey, jadi sekarang kita nak bercakap tentang kerajaan. Okey, kerajaan Mesir terbahagi kepada tiga. Okey, tiga perkembangan kerajaan. Okey, awak boleh tengok modul. Okey, modul sambil tu. Okey. Kemudian kerajaan Mesir adalah kerajaan yang pertama adalah kerajaan Purba. Kerajaan kedua adalah kerajaan pertengahan. Dan yang penting sekali adalah kerajaan baru. Okey. Kerajaan Purba, kita tengok satu Kerajaan Purba, okey, bermula daripada 5000 sebelum Masihi, 5000 tahun sebelum Masihi. Okey, bermula dengan perkampungan petani, kan, dibina perkampungan kecil, okey. Kemudian berkembang membentuk sebuah kerajaan. Dan terdapat buah kerajaan yang utama pada masa itu adalah kerajaan utara dan kerajaan selatan. Okey. Dan kedua-keduanya disatukan oleh Raja Menes. Okey, dan membuka bandar Memphis dan menjadi kota kerajaan. Ini kerajaan antara kerajaan awal lah. Okey. Kemudian kerajaan pertengahan. Okey. Kerajaan pertengahan ni bermula di sekitar tahun 1100 hingga 1650 sebelum Masihi, Okey. Okey, ni tengok. Okey, berlaku masa kerajaan pertengahan ni dah berlaku perkembangan dalam bidang kesusasteraan dan ukiran. Buktinya kita boleh nampak kalau boleh tengok ke YouTube dan sebagainya, kita nampak bentuk-bentuk tulisan-tulisan hieroglif dekat sepanjang dinding bangunan-bangunan Mesir, termasuk bidang piramid. Okey.
Dan kekuasaan raja pada masa itu telah membawa kepada kemakmuran dan kestabilan dalam bentuk ekonomi. Maksudnya pada masa ini kerajaan Mesir dah maju. Okey. Dan buktinya adalah dia mementingkan aktiviti perdagangan dan wujud tentera. Macam mana tahu? Macam saya cakap, sama macam tamadun Meso, perlu ada bukti dia adalah ukiran-ukiran dan catatan-catatan ditinggalkan oleh masyarakat Mesir menonton. Okey, dan ibu kota yang menonjol pada masa itu adalah ibu kota Thebes. Okey, yang ketiga adalah kerajaan baru. Okey, tengok tu. Kerajaan baru muncul. Okey, sekitar 2100 hingga 1900 sebelum Masihi. Okey, muncul golongan bangsawan. Okey, memerintah Mesir. Okey, dan bangsawan ni kita panggil dia Firaun Okey, pemerintah ni digelar Firaun. Masa ni gelaran Firaun digunakan untuk kerajaan baru. Okey. Dan raja terkenal yang memerintah pada masa dia Ramses. Okey, raja ni. Okey, kerajaan baru membina banyak monumen. Okey, yang merupakan monumen tu ataupun patung-patung ataupun bentuk-bentuk berhala kalau boleh tengok bentuk-bentuk patung ni macam ni lah. Saya tunjuk. Okey, jom kita tengok satu monumen. Okey, yang ni awak boleh tengok dia punya monumen-monumen Okey, nampak dia punya bangunan dia sama macam Mesopotamia. Tinggi dia, bina dia semasa Raja Ramses ni dia paling banyak membina patung-patung berhala. Maka setiap Firaun ada dia punya patung dia. Setiap Firaun ada dia punya patung dia. Dan tepi-tepi tu kalau nampak tulisan, itu semua adalah bukti tentang apa yang kerajaan Mesir buat. Ukiran dia membuktikan ada bukti ukiran dan kesenian dan kesusastraan. Okey, itu saja untuk kita tengok secara asasnya kerajaan tamadun Mesir Purba. Okey, yang penting dia punya kepentingan sungai dia, kemudian pembentukan kerajaan Okey, dalam kerajaan ada 3 kerajaan. Daripada kerajaan tu dia membentuk bandar. Kerajaan bermula kerajaan purba, okey, kerajaan pertengahan, kerajaan baru. Dan gelaran Firaun digunakan semasa kerajaan baru. Okey, semua kerajaan tu membentuk negara kota Okey, dan sama juga apa yang di dalam bandar Mesopotamia ada juga semua dalam bandar dekat kerajaan Mesir. Okey, so saya tamatkan untuk topik kerajaan Mesir Purba dan kita akan sambung dengan kerajaan tamadun Indus. Okey, terima kasih.